Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan dan kurnianya. Dengan izin Allah, dapatlah saya pada hari ini untuk menyampaikan sedikit taklimat kepada pelajar-pelajar baru Pusat Asasi UiTM yang akan mendaftar masuk tidak lama lagi. InsyaAllah saya akan menyampaikan taklimat berkenaan dengan unit Hal Ehwal Islam Pusat Asasi UiTM. Sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat datang dan tahniah kepada semua pelajar-pelajar Pusat Asasi UiTM yang pelajar-pelajar baru yang mendapat tawaran ke Pusat Asasi UiTM. Dan insyaAllah kita akan berjumpa tidak lama lagi dan kita akan bersama-sama menjadi warga UiTM insyaAllah. Untuk peringkat pertama ini ingin saya menyatakan bahawa kita di UiTM Kampus Dengkil ataupun Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil, kalau anda masuk ke pusat asasi, masuk sedikit anda akan nampak satu bangunan di sebelah kiri, iaitu bangunan Pusat Islam. Inilah dia gambar yang saya boleh tunjuk pada anda semua. Ini nampak surau kita, Pusat Islam kita yang boleh memuatkan sehingga 1000 orang dalam satu masa ataupun 1200 orang. Dan Pusat Islam kita ini dikira sebagai di antara surau ataupun pusat yang dibenarkan untuk menunaikan solat Jumaat. Dan kami sebagai unit Hal Ehwal Islam, kamilah yang diberi tanggungjawab tugas untuk menguruskan, mentadbir dan mengimarahkan Pusat Islam ini bersama-sama dengan warga kampus insya-Allah. Untuk peringkat pertamanya, struktur unit Hal Ehwal Islam UiTM Kampus Dengkil adalah seperti mana yang tertera di skrin ini, iaitu kami unit Hal Ehwal Islam terus melapor kepada pengarah Pusat Asasi UiTM, iaitu Profesor Dr. Saifullah bin Haji Abdullah, dan saya sebagai pegawai Hal Ehwal Islam kanan. Bersama saya ada dua orang pegawai, iaitu Ustaz Muhammad Nur Hisham bin Azman sebagai penolong pegawai Hal Ehwal Islam ataupun merangkap sebagai imam, dan juga Ustaz Muhammad Nazir Rozawir bin Zainal Abidin selaku pembantu Hal Ehwal Islam yang juga merangkap sebagai Bilal. Jadi unit Hal Ehwal Islam hanya terdiri pada 3 orang staf, saya, Ustaz Hisham dan juga Ustaz Nazirul. Unit Hal Ehwal Islam ataupun bahagian Hal Ehwal Islam, fungsi yang diberikan kepada kami ada 4. Pertama ni ialah pengimarahan masjid. Yang keduanya bimbingan dan pendidikan, dakwah dan komuniti, serta zakat dan sedekah. Bagi pengimarahan masjid, tugas kami ialah melaksanakan pengurusan dan pengimarahan Pusat Islam UiTM Kampus Dengkil dan surau-surau yang terdapat di dalam kampus. Kami juga bertanggungjawab menyusun kelas pengajian di Pusat Islam, seperti kuliah maghrib, pengajian-pengajian lain lah, kalau ada pengajian Al-Quran dan sebagainya, pengajian muslimat. Jadi kami akan susun program-program kelas-kelas pengajian untuk keperluan, memenuhi keperluan ahli qaryah, iaitu pelajar-pelajar yang ada dalam kampus. Kami juga menguruskan penggunaan ruang dan juga penggunaan peralatan di Pusat Islam. Di Pusat Islam ni kita mempunyai beberapa ruang. Pertamanya ruang utama solat, yang keduanya kita ada ruang solat tambahan di bahagian luar belakang, dan juga kita ada bilik gerakan. Dan kita juga mempunyai banyak peralatan, terutama sekali peralatan berkenaan dengan aktiviti memasak, seperti periuk, belanga dan sebagainya, dapur kita ada. Jadi kami yang menguruskan perkara-perkara tersebut, yang mana semua penggunaan itu mestilah melalui kebenaran unit Hal Ehwal Islam. Kami juga menganjurkan program-program yang berkaitan dengan fungsi pengimarahan masjid, program-program
yang berkaitan dengan masjid, kuliah bulanan, kuliah forum dan sebagainya, kami yang uruskan lah. Dan juga fungsi yang pengimam masjid ini adalah menyediakan kemudahan bagi memudahkan pelaksanaan ibadah di pusat Islam dan juga surau-surau di dalam kampus. Di pusat Islam kami menyediakan banyak kemudahan, banyak peralatan. Contohnya kami sediakan telekung, kami sediakan sejadah, kami sediakan juga buku-buku Al-Quran dan sebagainya, rehal yang kami sediakan untuk kemudahan pelajar-pelajar mengimarahkan pusat Islam kita itu sendiri. Dan jadi bila pelajar-pelajar datang ke pusat Islam, insya-Allah segala kemudahan itu ada dan boleh digunakan secara percuma, kan? Cuma lepas guna letak balik di tempat yang diambil, tempat asal, supaya kemasan dan juga keberadaan benda-benda kemudahan-kemudahan ini sentiasa ada dan boleh digunakan oleh semua orang. Dan dalam kampus kita ada beberapa surau yang boleh digunakan oleh pelajar-pelajar, terutama sekali dengan bilangan yang ramai ini, mungkin pusat Islam tidak mampu untuk menampung semua, dan juga mungkin keberadaan pelajar-pelajar mungkin tidak setiap masa boleh untuk akses dengan pusat Islam. Jadi pelajar-pelajar boleh menggunakan kemudahan yang ada di tempat-tempat yang lain. Contohnya kita ada surau lelaki di Kolej Tualang yang boleh boleh memuatkan 50 jemaah dalam satu masa. Begitu juga dengan surau perempuan di Kolej Dahlia. Kita juga ada surau lelaki di Perpustakaan Tun Abdul Razak Pita, dan kita juga ada surau perempuan di Pita. Semua ada kemudahan ini dan boleh memuatkan 10 orang pelajar dalam satu masa. Dan juga kita ada surau lelaki di Anjung Dengkil dan juga surau perempuan di Anjung Dengkil, yang mana surau-surau ini boleh memuatkan 10 orang juga pelajar pada satu-satu masa. Dan semua surau yang saya nyatakan ini kita letakkan kemudahan-kemudahan seperti mana yang kita letakkan di pusat Islam UiTM Kampus Dengkil. Ada sejadah, ada telekung, ada rehal, ada Quran dan sebagainya. Semua boleh dimanfaatkan, boleh digunakan oleh pelajar-pelajar dan juga orang yang dan juga sesiapa saja yang menggunakan kemudahan surau-surau ini. Seterusnya, kami di unit Haiwan Islam juga berfungsi sebagai menguruskan bimbingan dan juga pendidikan. Dalam fungsi bimbingan dan pendidikan, kami menguruskan hal bimbingan dan nasihat agama secara individu, dan juga menguruskan bimbingan dan nasihat agama secara berkumpulan ataupun berkelompok. Dalam hal ini, pelajar-pelajar yang mempunyai persoalan, permasalahan boleh bertemu dengan saya dan juga pegawai-pegawai saya untuk bertanyakan soalan, dan juga kalau memerlukan jawapan kita akan usahakan. Sama ada boleh pergi ke pejabat saya berjumpa secara berdepan, ataupun boleh menghantar email kepada saya melalui website, ada email saya, dan juga boleh menggunakan kemudahan lain seperti WhatsApp dan sebagainya. Dan juga boleh menggunakan media-media yang lain, Facebook, IG dan sebagainya. InsyaAllah kami akan cuba menyelesaikan permasalahan yang ditanyakan oleh pelajar. Dan kami juga menguruskan bimbingan dan nasihat agama secara sukarela ataupun dirujuk. Ada pelajar-pelajar yang sukarela datang jumpa kami, ada pelajar yang terpaksa dirujuk oleh pensyarah, dan ada kalanya dirujuk oleh bahagian haiwan pelajar untuk bertemu dengan kami. Kami akan layan dan kami akan bagi bimbingan seperti mana yang diminta. Kami juga perlu menyusun program-program pembangunan ilmu, program-program yang berbentuk pencegahan, program-program yang berbentuk pengulangan. Okey, saya akan terangkan sedikit program pembangunan ilmu. Sebagai contohnya, kami akan sediakan program untuk membina, meningkatkan ilmu yang ada pada pelajar-pelajar, dan dalam masa yang sama kami juga akan sediakan program-program yang membolehkan pelajar-pelajar kita mencegah diri mereka daripada terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik. Contohnya, kami setiap tahun kami akan buat satu program, iaitu ceramah khas ajaran sesat, untuk mengelakkan pelajar-pelajar daripada terjebak dan juga terikut dengan perkara-perkara seperti ini.
Kami juga menyusun program-program berbentuk pemulihan bagi pelajar-pelajar yang mempunyai ada masalah dan sebagainya. Kami juga susun. Ini program pemulihan berdasarkan keperluan semasa. Sekiranya ada, kami akan sediakan. Kalau tidak ada, kami akan terus dengan program-program pembangunan dan juga program-program pencegahan. Dan fungsi bimbingan dan pendidikan ini juga menguruskan hal-hal kelas kokurikulum. Mungkin di UiTM Pusat Asasi Kampus Dengkil ini kami lebih tumpu kepada kelas-kelas kerohanian di peringkat kelab, di peringkat kelab. Sebabnya pelajar-pelajar asasi tidak mengambil subjek kokurikulum yang berkredit seperti mana pelajar degree dan juga diploma. Seterusnya, fungsi yang ketiga ialah fungsi dakwah dan komuniti. Fungsi dakwah dan komuniti ni kami di unit Highway Islam menganjurkan juga program-program yang aktiviti melibatkan warga kampus dan juga komuniti. Komuniti ni maksudnya komuniti luar daripada kampus. Dan kami juga menganjurkan program-program yang bersempena dengan hari-hari kebesaran Islam, dan juga kami mengadakan hubungan luar yang memberi manfaat kepada UiTM. Kami selalu buat program bersama dengan JAIS. Kami selalu buat program juga bersama dengan JAKIM. Kami juga selalu ada kolaborasi dengan beberapa jabatan kerajaan yang lain, dan juga kumpulan-kumpulan NGO swasta dan sebagainya, pihak swasta, yang mana kami berkolaborasi dengan mereka untuk melakukan aktiviti di dalam kampus yang memberi manfaat kepada pelajar-pelajar. Dan kami juga menyusun program latihan dakwah kepada warga kampus. Seterusnya, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah SWT dan dihormati sekalian, fungsi unit Highway Islam juga ialah mengenai zakat dan sedekah. Dalam hal zakat dan sedekah, tugas kami ialah menguruskan urusan promosi kutipan dan pembayaran zakat. Ada dua, kutipan dan pembayaran. Kami promote untuk staf-staf melakukan pembayaran zakat, menunaikan zakat mereka, dan kami juga menguruskan berkenaan dengan permohonan pelajar-pelajar dan juga staf untuk mendapatkan bantuan zakat. Okey. Untuk permohonan zakat, insya-Allah kita di Pusat Asasi menggunakan sistem manual, iaitu menggunakan borang yang manual. Jadi pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan zakat bolehlah bertemu dengan saya untuk mendapatkan borang, dan saya akan memberi penerangan bagaimana untuk mengisi borang tersebut, dan saya akan mendapatkan sedikit maklumat daripada pelajar untuk melihat sejauh mana keperluan dan juga kelayakan pelajar untuk menerima bantuan zakat tersebut. Dan kami menguruskan pengagihan zakat kepada warga kampus, melaksanakan urusan-urusan teknikal permohonan zakat seperti temuduga. Kami akan laksanakan temuduga. Kami akan buat penapisan kelayakan, dan kamilah yang akan buat pengagihan zakat ini. Cumanya di Selangor, di UiTM Cawangan Selangor, saya akan menguruskan temuduga, melakukan penapisan, dan untuk urusan kelulusan akan kita serahkan kepada jawatankuasa agihan zakat di peringkat negeri Selangor, iaitu di UiTM Shah Alam. Okey. Seterusnya kita akan lihat bagaimana aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh unit Highway Islam. Contohnya seperti wacana Perdana Ilmu Islam, kita pernah menjemput Mufti Wilayah Persekutuan yang sekarang dah jadi Menteri Haiwan Agama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dan kita juga pernah menjemput Yang Bahagia Datuk Mufti Negeri Terengganu, Datuk Dr. Zulkifli bin Muda. Dan kita pernah melakukan setiap tahun kita akan ada program Majlis Khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan. Cuma baru-baru ni bersempena musim PKP, kita tidak laksanakan baru ni kerana kekangan keberadaan dalam kampus dan sebagainya. Seterusnya kita buat program khas sehari bersama solat untuk pelajar-pelajar. Ini juga program tahunan yang kita buat bersama dengan pelajar, dan insya-Allah bila adik-adik berada dalam kampus, kita akan sama-sama hadir dan boleh
melibatkan diri dengan program-program seperti ini untuk memantapkan lagi ibadah kita setiap hari, insya-Allah. Dan kami juga di Unit Ahli Islam mengajukan camp pro, iaitu Kembara Mahasiswa Prolific. Program ini dijalankan selama 3 hari 2 malam. Yang gambar adik boleh tengok ni adalah yang kita pernah buat di satu campsite, iaitu di Nur Laman Bestari Eco Resort, iaitu di Ulu Yam. Okey, bagaimana adik-adik pelajar boleh terlibat dengan program-program kami? Sebenarnya banyak program yang kami buat. Contohnya dalam bulan Ramadan kita buat sambutan Ihya Ramadan, ada iftar jama'i dan sebagainya, ada tadarus. Kita juga ada program projek bulan wacana ilmu, kelas pengajian Al-Quran. Untuk kelas pengajian Al-Quran, adik-adik boleh terus mendaftar bersama dengan Ustaz Isham, iaitu penolong pegawai Hawa Islam. Adik-adik boleh bertemu dengan Ustaz Isham di pejabatnya, iaitu di bahagian haiwan pelajar. Masuk jumpa ke kaunter, beritahu nak jumpa Ustaz Isham untuk mendaftar kelas Al-Quran. Terus adik-adik terus berjumpa dengan dia dan boleh setting masa untuk pertemuan, seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali, insya-Allah. Setakat ini memang ramai, dan kelas pengajian ini kita jalankan secara berdepan, face to face, dan insya-Allah adik-adik akan dapat manfaat yang besar bila mengikuti kelas ini, sama ada secara individu, seorang demi seorang, ataupun boleh beramai-ramai 2-3 orang bertemu dengan ustaz, dan juga boleh buat kelas secara berkumpulan. InsyaAllah kita akan layan dan kita akan memberi masa, kerana itu antara fungsi dan juga tugas yang kita akan laksanakan kepada adik-adik. Dan kita juga setiap hari, hampir setiap hari, terutama 3 hari seminggu, iaitu Isnin, Selasa dan Rabu, kita adakan kuliah maghrib di Pusat Islam, yang mana penceramahnya ialah ustaz-ustaz kita, iaitu pensyarah-pensyarah yang ada di dalam kampus, dan juga ada jemputan-jemputan daripada luar, sama ada daripada selebriti ataupun ustaz-ustaz yang berada di sekitar kampus Dengkil ini. Dan juga pada Khamis malam Jumaat, setiap Khamis malam Jumaat kita akan buat sama ada bacaan Yasin ataupun bacaan surah Al-Kahfi. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, banyak lagi sebenarnya aktiviti yang kita susun, yang kita buat, yang mana adik-adik boleh untuk bersama-sama dengan kita join, dan sama-sama kita meningkatkan, memantapkan lagi ilmu yang ada pada diri kita, dan sama-sama kita bermuhasabah dan sebagainya. InsyaAllah tujuan kita melaksanakan program ini ialah untuk membantu adik-adik sekalian juga memantapkan diri, membentuk jati diri, dan juga melahirkan diri sebagai seorang yang sentiasa bersedia menjadi seorang yang berguna, dan juga yang seorang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Selain pada aktiviti kita, aktiviti Unit Ahli Islam, ada juga boleh join, boleh menyertai kelab-kelab yang ada, yang selalu ada kaitan ataupun selalu berhubung dengan Unit Ahli Islam, iaitu pertama kelab Komrad. Kelab Komrad, kelab Komrad ni ada 4 orang penasihat dia. Satu terdiri daripada saya, Ustaz Isham, Ustazah Wan Rohani, Wan Sulaiman, dan juga Ustazah Akmal. Nanti adik-adik bila dah daftar, adik-adik akan tahu berkenaan dengan kelab-kelab ni. Kita ada juga kelab Falak Syar'i, yang dikendalikan oleh Ustaz Taqiyuddin, dan juga ada kelab Nasyid yang dikendalikan oleh Ustaz Nazirul Zawir, dan juga kita ada kelab kaligrafi yang diuruskan, yang diselenggara oleh Ustazah Nur Azrina. Nanti adik-adik akan tengok dalam sistem dan sebagainya, adik-adik boleh mendaftar masuk kelab-kelab ini. Okey, seterusnya dan terakhirnya ialah sebarang persoalan dan juga keperluan, adik-adik boleh hubungi kami di bahagian Haiwan Islam, di Pejabat Haiwan Pelajar. Boleh berhubung dengan nombor-nombor yang tertera ini untuk adik-adik hubungi kami, dan boleh untuk buat temu janji dan sebagainya. InsyaAllah saya rasa setakat itu saja yang saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah datang daripada diri saya menyampaikan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.